Okay, so kita masuk topik yang terakhir dalam subjek DYQ 30093. Okay, dalam video ini kita akan lihat chapter 5C, iaitu Legislation on Export Inspection in Malaysia. Okay, so dalam video ini kita lihat apakah agensi-agensi dan juga department-department yang terlibat di dalam import dan juga ekspor untuk fish products. Okay, so ini adalah contents apa yang kita akan belajar dalam subtopik 5C ini, part 5C, iaitu Legislation on Export Inspection in Malaysia. Okay, ini adalah logo-logo ataupun lambang jabatan-jabatan dan juga lembaga-lembaga yang terlibat di dalam import dan juga ekspor di Malaysia. Okay, pada 2018 Malaysia telah mengeksport 247.4 bilion USD dan juga mengimport 217.6 bilion USD goods. Goods ni adalah barang-barangan lah, segala jenis produk. Some of the goods requires permit and license to be successfully exported or imported. Okay. Jadi semua barangan tersebut memerlukan permit dan juga lesen untuk diimport ataupun diekspor. Okay, what do you need to know on importing country requirement and procedure? So apa yang kita perlu tahu? So ini ada beberapa kriteria yang kita perlu tahu, itu listing with importing country, okay, senarai negara yang kita mahu import barangan kita, and then keperluan dari segi keselamatan ataupun jaminan makanan, sama ada kita perlu GMP ataupun HACCP. Okay, ini dua benda ni kita sudah belajar And then specific food standard requirement, and then adakah sekiranya kita mengeksport kita memerlukan apa-apa pun sijilan. Semua benda ini adalah antara aspek yang kita perlu ambil kira, okay, di dalam prosedur untuk import ekspor. Okay, ini kita lihat dalam slide ini common requirement, kendak-kendak yang biasa lah untuk negara yang negara pengimport. Right? So food safety and quality requirement. Okay, kita kena ada jaminan makanan dan juga keperluan dari segi kualiti. Okay, so untuk itu dia kena comply with, dia kena patuh dengan akta-akta ataupun regulations yang telah digariskan ini, iaitu importing country requirements. Okay, dia kena patuh terhadap Food Act pada tahun 1983, Food Regulations 1985, Food Hygiene Regulations 2009, dan juga Codex Alimentarius Standards. Alright, and then another common requirement adalah macam mana untuk kita label dan juga packaging. So labeling dan juga packaging dia haruslah mematuhi kehendak ataupun standard negara pengimport. Selain daripada itu, Food Safety Assurance Program. Jadi sebelum kita mengekspor ataupun mengimport, kita kena tahu tentang produk tersebut, sama ada produk tersebut adakah telah disahkan ataupun mendapat jaminan daripada HACCP, GMP ataupun MESTI. So kita kena tahu benda ini. And then yang ketiga, export certificate if required. Sekiranya perlu barangan tersebut yang kita ingin ekspor tu, adakah dia memerlukan health certificate ataupun non-GMF certificate. Ini sekiranya perlulah.
Dan yang keempat, listing through importing country through competent authority in Malaysia, MOH, Customs, DOF. Okey, antara keperluan yang lain, food from agriculture based may require export permit from MAQIS, MAQIS. Kita akan lihat apa MAQIS sebentar lagi. Ini khas untuk live fish lah, right? And then some importing countries may require phytosanitary certificate from DOA for fresh product and plant-based products, right? Maksudnya setengah negara tu dia memerlukan sijil phytosanitary. Phytosanitary itu melibatkan keselamatan ataupun kebersihan tumbuhan ataupun produk. Okay, so sijil tersebut harus dikeluarkan daripada DOA, iaitu Department of Agriculture, untuk menentukan produk tersebut adalah segar ataupun tidak. And then Pharma may require grading, packaging and labeling, GPL, for export of fresh product, fresh produce, iaitu vegetables and fruits. Ini Pharma dia memerlukan GPL, iaitu grading, packaging dan juga labeling untuk produk seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. And then kita lihat dalam slide ini, regulatory authorities ini adalah badan-badan ataupun pihak yang mengeluarkan peraturan. Sebagai contohnya Customs Department, iaitu custom, di mana dia bertanggungjawab untuk apa-apa isu berkaitan dengan transaksi, dan juga apa-apa pergerakan yang melibatkan keluar masuk negara ataupun melibatkan keluar masuk sempadan dan melibatkan barang-barangan dan juga manusia. Ini custom lah. And then kita ada Ministry of International Trade and Industry, MITI, di mana MITI ini dia berperanan untuk mengeluarkan permit untuk tujuan import melalui sistem e-permit. Ini dijalankan secara online. And then MITI ini juga dia berfungsi untuk mengkoordinasi apa-apa urusan perdagangan dan juga industri, dan juga untuk memantau segala jenis transaksi perdagangan import dan juga ekspor. And then antara regulatory authorities, iaitu badan perundangan yang penting juga adalah Ministry of Health, iaitu MOH, di mana Ministry of Health ini iaitu Kementerian Kesihatan, dia haruslah mengeluarkan permit untuk tujuan import dan juga ekspor untuk apa-apa barangan yang melibatkan controlled chemicals. And then MOH ini juga dia berfungsi untuk memastikan semua produk yang diimport adalah selamat untuk human consumption. Maksudnya selamat untuk kita makan dan kita guna lah. Seterusnya kita ada Department of Veterinary Services, di mana ini melibatkan permit yang dikeluarkan oleh jabatan ini, khas untuk import dan juga ekspor apa-apa haiwan hidup, ataupun produk haiwan di bawah Animal Act 1953 dan juga Animal Food Act 2009. Ada lagi. Kita ada DOA, iaitu Department of Agriculture. Untuk DOA ini dia melibatkan apa-apa barangan pertanian ataupun agriculture lah. So dia akan keluarkan permit untuk import dan juga license untuk ekspor
dan juga apa-apa pensijilan di bawah Plan Quarantine Act 1976, Customs Prohibition of Import-Export 2008, and International Trade Endangered Species Act 2008. Okay, dan saya rasa ada lagi ya. Okay, ini tadi kita sebut tadi MAQIS, right? MAQIS, Department of Malaysian Quarantine and Inspection Services. Okay, di mana MAQIS ini peranan dia adalah untuk menyediakan services perkhidmatan integrasi berkenaan tentang kuarantin, pemeriksaan dan juga penguatkuasaan di setiap kemasukan pintu utama, dan juga certification, iaitu pensijilan untuk import dan juga ekspor untuk tumbuhan, haiwan, ikan dan juga hasil pertanian yang tertentu, termasuk perkhidmatan untuk pemeriksaan dan juga untuk menguatkuasakan apa-apa perundangan ataupun undang-undang yang berkaitan tentang makanan dan juga apa-apa barangan. Itu MAQIS ya. And then ini JAKIM. JAKIM ini dia tentang produk halal. Okay. So untuk JAKIM ni dia berfungsi untuk untuk mengesahkan status sama ada barangan tersebut halal ataupun tidak. Okay. Dan juga untuk mengisukan sijil halal, okay, untuk produk yang telah menepati ataupun memenuhi kriteria. Okay. So sebelum kamu consume apa-apa produk, kamu kena cek, especially yang Muslim, kamu kena ceklah sama ada produk tersebut dia halal ataupun tidak. So ini dia punya logo, ini JAKIM, dan juga ada logo Chop Halal. And then kita ada FAMA, iaitu Federal Agricultural Marketing Authority. Okay, di mana FAMA ini dia berfungsi untuk mengisukan permit, iaitu mengeluarkan permit untuk import dan juga ekspor untuk produk agriculture yang tertentu. Lagi kita ada DOF, iaitu Department of Fisheries. Ini khas untuk pensijilan kepada industri yang terlibat untuk perikanan dan juga aquaculture lah. Dan juga LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, di mana LKIM ni dia mengisukan atau mengeluarkan lisen untuk import, ekspor, retail, wholesale dan juga retail, iaitu private premises. Okay, so kamu kena tahulah setiap jabatan ataupun kementerian-kementerian ataupun agensi yang terlibatlah di dalam urusan import dan juga ekspor barangan kita. Okay, so boleh lihat typical import process flow. Okay, so ini saya akan serahkan kepada kamu untuk lihat carta alir ini sendiri, macam mana proses import ini berlaku. Okay, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu export procedure. Okay, langkah yang pertama adalah registration, pendaftaran. So untuk pendaftaran ini, mana-mana pihak dia haruslah mempunyai lesen yang dikeluarkan daripada Fisheries Development Authority of Malaysia. Dan juga dia haruslah berdaftar dengan Department of Fisheries Malaysia for live fishes only. Ini khas untuk yang hidupan ikan hidup. Dan juga berdaftar dengan Dagang Net Technologies through the Department of Fisheries Malaysia for online permit application. Alright, so memang sekarang ini, masa kini kita kebanyakan sistem sekarang ni dijalankan ataupun mana-mana pendaftaran boleh dilakukan secara online. Kemudian kita pergi kepada step yang kedua, iaitu permohonan permit. Okay, permohonan permit ni boleh dilakukan melalui e-permit system. Okay, setelah permit disahkan,
pengekspor dia haruslah mengeluarkan satu lagi salinan untuk dibawa pada hari ekspor, dan juga memperolehi sijil kesihatan daripada Department of Fisheries Malaysia. So boleh lihat contoh permit di dalam slide ini. So dia ada nombor sijil kesihatan, and then ada tarikh import sah sehingga validity dia, and then pintu masuk dia akan bagi tahu di manakah entry point, dan juga kuantiti dalam kilogram, dan juga nilai, dan juga nombor penerbangan. Semua boleh rujuk di sinilah kalau tidak pernah tengok kan. Saya pun first time juga tengok ni. And then kita pergi ke step yang ketiga pada hari ekspor itu sendiri. So pada hari ekspor itu kena ada export permit, and then kena isi borang custom, dan dia kena ada commercial invoice, and then bill of lading. Lading ni adalah pemunggahan melalui kargo kapal, right? Dan juga dia kena ada airway bill. Selain daripada itu, dia kena ada health certificate, sijil kesihatan, dan juga sijil asal, site certificate sekiranya relevan, dan juga salinan untuk surat kebenaran untuk menjual, menjaga ataupun breeding yang telah mana-mana spesies yang telah dibenarkan. Ini boleh didapatkan daripada pejabat perikanan negeri. Ini sekiranya relevan lah. Alright, so itu saja untuk subtopik yang terakhir 5C. So kita belajar sedikit tentang import dan juga ekspor. So yang paling penting di dalam subtopik ini, kamu kena tahulah mana-mana agensi, badan, department ataupun ministry yang terlibat di dalam import ekspor, dan juga kena tahu sekurang-kurangnya tentang prosedur macam mana untuk ekspor. So di sini kita sudah belajar step 1. Ada beberapa step lah. Ada 3 step untuk export procedures. So kalau ada apa-apa masalah ataupun kamu ingin mendapatkan lebih banyak info lagi, kamu boleh lihat reference di sini, and then boleh buat rujukan ataupun research sendiri. So that's it for this video. Thank you.